Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama-tamanya marilah kita merofakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnianya diberikan kesempatan untuk kita meneruskan wacana pemikiran Islam kontemporari anjuran wadah pusat dan wadah wilayah persekutuan. Jadi untuk memberikan keberkatan kepada majlis kita pada malam ini, kita mulakan dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Ya, kenal. Suratul Ladzim. Alhamdulillah, terima kasih hadirin hadirat sekalian yang kita hormati dan kasihi pembentang pembicara kita pada malam ini, Ustaz Kamil Majid, ahli wadah seumur hidup, pengurusi Yayasan Usuluddin Malaysia, dan hormati juga pimpinan wadah wilayah persekutuan, Haji Asri, Ustaz Amit, pengurusi syura, Pak Nik, pengurusi wadah Selangor, dan sahabat-sahabat sekalian. Jadi Alhamdulillah malam ini kita akan meneruskan kita punya perbincangan mengenai gerakan tajdid, sejarah dan perspektif, tetapi menjurus kepada pemikiran Malik bin Nabi mengenai problem tamadun dunia Islam masa kini. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Kamil untuk meneruskan perbincangan kita dalam siri yang ketiga lah minggu ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Saudara moderator, saudara Khair Faiz, sahabat-sahabat pimpinan wadah wilayah persekutuan Selangor dan rakan-rakan semua. Saya ingat tajuk semua penting, tapi tajuk malam ni agak lebih penting lah. Kerana dia selain daripada semasa agak pemikiran Malik bin Nabi ni mendalam sebenarnya. Dan daripada video-video yang anda tengok sekarang ni di Arab pun sedang dibincang balik idea-idea Malik bin Nabi ni. Jadi kita mulakan kata-kata Abu Hasan Ali An-Nadwi. Dia kata dunia Islam telah mandul dari melahirkan pemikir-pemikir agung selepas Ibn Khaldun. Jadi Ibn Khaldun itu abad 15. Sehinggalah munculnya Muhammad Iqbal dan Malik bin Nabi. Memenuhi kekosongan itu, jadi sekurang-kurangnya membuktikan bahawa dunia Islam masih berupaya melahirkan tokoh-tokoh pemikir besar Islam. Jadi satu hari insya-Allah kita juga akan bincangkan tentang pemikiran Iqbal lah. Tajdid dia. Jadi malam ni Malik bin Nabi seorang ahli falsafah sosial selepas zaman Ibn Khaldun. Jadi kalau Iqbal memercikkan api dengan imajinasi puisinya, Malik bin Nabi dengan prosanya yang murni membandingkan peradaban Islam dan Barat. Tapi anehnya, saya sendiri pun, dan saya ingat lagi-lagi lah, ketika belajar di Al-Azhar dulu, kita tak berapa kenal dengan Malik bin Nabi ni. Kerana Malik bin Nabi ni dia banyak menulis dalam bahasa Perancis. Cuma selepas dia meninggal dunia baru diterjemahkan ke bahasa Arab. Sebab itu Malik bin Nabi lebih terkenal di Barat berbanding dengan di negeri Timur Tengah sendiri. Atas kurang-kurangnya, kalau penuntut Malaysia, saya ingat jaranglah sebut nama Malik bin Nabi ni. Di Malaysia pun mungkin yang popular ialah Pak Syekh Anwar Ibrahim lah, yang pernah memberi kata-kata arwah kepada buku Malik bin Nabi. Jadi sebagai ringkas, latar belakang sedikit. Dia menulis satu autobiografi, iaitu Muzakkirah Syahid Lil Qarni. Autobiografi dia, Ana pernah baca lah. Dia tulis tahun 48, terbit tahun 48. Di mana ciri-ciri masyarakat Algeria pada masa itu digambarkan oleh Malik bin Nabi sebagai satu
bangsa yang agak kuat beragama, adat asal dan warisan mereka. Tapi dari segi yang lain, mereka mundur lah. Macam negara-negara Islam yang lain yang dihadapi oleh kebanyakan negara Islam yang lain, khususnya berleluasa kejahilan. Dan tidak ada ulama-ulama yang dapat memberikan pimpinan yang berdaya maju. Jadi dunia Islam berada dalam kemunduran. Di Algeria pada masa itu dia agama dibawa oleh ahli tarekat di zawiyah-zawiyah yang turut memberi saham kepada kemunduran sosial. Jadi bab ni pun kita boleh bincang tajuk khusus tentang apa ni tarekat, tentang tasawuf ni. Kebetulan PhD anak pandang buat mengenai tasawuf Qaradawi ya. Jadi kita boleh bincang satu hari. Walaupun pada anggapan mereka kata rohani mereka tinggi, tetapi orang-orang tasawuf ni biasa dieksploitasi oleh penjajah barat yang menyekat sebenarnya aliran yang positif. Malah menurut setengah penjajah, Algeria menghadapi dua penjajahan. Satu penjajahan luaran iaitu Perancis, dan yang kedua penjajahan tarekat-tarekat tasawuf yang banyak negatif berbanding dengan yang positif. Jadi kita kena bincang satu hari nanti. Penjajahan Perancis berjaya menjadikan negeri takluknya seperti Algeria terjajah hampir semua bidang kehidupan. Contohnya bidang ekonomi, tanah-tanah subur dirampas dan diletakkan di bawah kuasa pemilik bangsa Eropah. Majoriti mereka memiliki tanah-tanah gersang rakyatnya. Apa infrastruktur yang cukup sama kita dijajah. Macam Melayu itulah. Sistem ekonomi pula ditajuk oleh penjajah barat menjadikan kegiatan ekonomi diteraju oleh bangsa Eropah yang menguasai sumber-sumber kekayaan dan perdagangan di bandar-bandar. Mereka menguasai ekonomi diikuti oleh golongan birokrat, birokrasi kerajaan penjajah yang sebahagian besar daripada bangsa Eropah. Hanya sebilangan kecil saja dari anak negeri atau golongan majoriti rakyat daripada petani, buruh, peniaga kecil hidup dalam keadaan kesusahan. Jadi anda tidak nak panjangkanlah suasana tu. Itu sebagai gambaran umum lah apa yang berlaku di Algeria ketika itu. Makanya sebelum kita masuk pada soal pemikiran yang lebih serius, kita bagi sikit dengan riwayat hidup ringkas. Malik bin Nabi ni lahir 1905 di sebuah wilayah Konstantina di Algeria Timur. Ibu bapanya berbangsa Arab Muslim, seperti keluarga Algeria yang lain cukup kuat berpegang kepada agama dan adat besar. Dari keluarga seumpama ini, Malik terdidik dan beliau mendapat peluang belajar di sekolah agama dan sekolah Perancis sekaligus. Dia sampai sejak kecil terdidik dalam kebiasaan berulang-alik ke masjid. Jadi dia ada latar belakang agama lah. Sejak kecil Malik bin Nabi sudah merasai realiti hidup yang sukar di bawah pemerintahan Perancis. Sejak usia 6 tahun lagi beliau sudah menyaksikan keluarga yang terpaksa ke Tripoli Barat dan satu penghijrahan beramai-ramai. Ketika kerajaan di peringkat mereka belajar di sekolah menengah, Malik amat berminat membaca. Dan beliau belajar di sekolah Perancis sambil belajar sekolah agama kepada seorang guru bernama Syekh Abdul Majid. Beliau turut serta mendengar pengajaran agama dan bahasa Arab dalam halakah-halakah di masjid. Beliau juga turut mengikuti perkembangan melalui buku-buku akhbar. Beliau banyak terpengaruh pada Syekh Abdul Hamid bin Badis, seorang reformis di Algeria. Abdul Hamid bin Badis amat terpengaruh pada Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Jadi pengalaman hidup yang lebih sukar dirasakan oleh Malik bila beliau bekerja selepas tamat belajar di peringkat menengah. Selama 5 tahun beliau belajar dalam sebuah negeri yang terjajah. Lepas itu beliau memutuskan untuk menyambung pengajian ke peringkat tinggi dan mendapat sokongan dari kedua ibu bapanya. Walaupun beliau gagal untuk masuk Institute of Oriental Studies bagi menjadi seorang peguam, itu minat dia. Tapi disebabkan oleh dasar penjajah yang menggunakan dasar politik, maka beliau tak dapat masuk bidang undang-undang. Jadi semasa berada di Paris, beliau pula
belajar dalam bidang sains dan teknologi moden. Beliau menukar haluan mengambil kursus kejuruteraan dan diterima belajar di bidang elektrik. Di situ beliau banyak membaca buku algebra, geometri, fizik dan mekanik. Dalam pengajiannya, Malik menemui pengalaman baru, iaitu segala-galanya hendaklah tepat. Matematik kan. Kesemua perkara tertakluk kepada teknik. Malik mula berfikir bagaimana orang yang maju di bidang teknikal boleh memecahkan atom dan melancarkan roket. Jadi dia punya pemikiran daripada sejarah sastra tu kepada bidang sains. Di Paris, Malik juga berminat dalam bidang falsafah, sosiologi dan sejarah. Persahabatan beliau dengan seorang pelajar falsafah dari Algeria, Amudah bin Sa'i, menambahkan lagi minatnya dan membuat keputusan terhadap kerjaya masa depannya sebagai penulis yang menumpukan perkhususan dalam bidang hal ehwal dunia Islam. Malik akhirnya berkahwin dengan seorang wanita Perancis yang memeluk agama Islam dan menjadi pengikut setia kepadanya. Jadi isterinya itu dianggap menjadi pembantu dalam pemikiran Malik. Dia dikenal dengan bin Nabi, seorang pemikir, seorang konseptor dan bukan sebagai pelaksana. Jadi beliau banyak melahirkan idea-idea untuk dilaksanakan oleh orang lain. Justru itu beliau tidak pernah melibatkan diri dengan mana-mana parti politik. Beliau banyak bercakap tentang tamadun atau hadarah sehingga menyedarkan Perancis bahayanya pemikiran Malik bin Nabi. Apabila akhirnya lahir gerakan kemerdekaan Algeria, beliau dituduh terlibat dalam gerakan tersebut dan Perancis mahu menangkapnya. Beliau berundur ke Kahirah dan beliau tinggal dekat dengan Universiti Al-Azhar. Beliau kembali ke Algeria setelah negara itu mencapai kemerdekaan. Jadi Malik mendalami kepahaman tentang pemikiran Ibn Khaldun. Itu yang paling penting sekali. Sebab itu banyak buku-buku dia menghuraikan teori-teori Ibn Khaldun dan beliau juga menganggap tasawuf sebagai satu pelarian yang cukup berkembang pada zaman kemunduran umat Islam. Tahun 1946, Malik menulis buku The Quranic Phenomena, bahasa Perancis. Tahun 1947, menulis Labbaik, bahasa Arab. Dan juga menulis tentang The Condition of Renaissance, bahasa Perancis. Tahun 1944, beliau menulis pula Vocation di Islam, bahasa Perancis. Dan buku itu ada terjemah dalam bahasa Melayu. Jadi Malik melalui buku terakhirnya membagikan masyarakat Islam pada 3 peringkat. Pertama, zaman Kudus yang berakhir dengan Perang Siffin. Kedua, zaman perkembangan kebudayaan dan peradaban berakhir dengan kejahatan muwahhidin. Sementara ketiga, zaman kemunduran. Jadi buku ini amat menarik untuk memperlihatkan konfrontasi yang dramatik antara dunia Islam dengan dunia Barat. Di samping memperjelaskan satu penilaian secara kritis terhadap pergerakan tradisionalis, reformis dan modernis di dunia Islam. Jadi saya nak terus pergilah kepada perkara penting yang saya rasa kita patut bincang, iaitulah apa disebut sebagai punca masalah tamadun. Jadi dia bagikan 3 sumber lah, 3 punca: manusia, bumi dan waktu. Malik bin Nabi seperti disebut surah ini mengatakan bahawa 3 unsur yang membangunkan tamadun. 1 manusia, 2 bumi, 3 waktu. Soalnya bagaimana individu dapat memberi kesan kepada masyarakat bagi membangunkan tamadun. Dalam bukunya Syurut Nadah, syarat-syarat kebangkitan, beliau menyatakan manusia mesti mengarah potensi kebudayaan, operasi dan modal ke arah satu matlamat. Banyak potensi yang hilang dan tidak digunakan kerana tidak arif menggunakannya. Jadi sepatutnya pengarahan bermaksud menjauhkan dari pembaziran dalam usaha dan waktu. Bagi umat Islam, pembaziran amat nyata. Banyak berlaku kerana tidak betul pengarahan. Jadi kalau pemimpin masyarakat, pemimpin negara tak dapat beri pengarahan yang jelas, jadi banyak tenaga kita akan hilang begitu saja. Dalam bahasa sosiologi, konsep pengarahan bila dikaitkan dengan konsep agama, arti jamaah dan perjuangan.
Artinya perjuangan umat Islam bersimpang siur, tidak kemahu, tak tahu ke mana matlamat yang dituju. Malah ia hilang di tengah retorik dan pengarahan yang tidak berkesan. Bila membincangkan kebudayaan, perkara awal yang patut diperhatikan ialah membetul pemesungan mana-mana adat resam yang langsung tidak berfaedah. Penghapusan boleh berlaku bila wujudnya pemikiran baru. Itulah sebenarnya kebangkitan baru. Tapi pemikiran baru amat miskin di dunia Islam. Kita lebih suka kepada pemikiran tradisional, pak turut. Apa yang dikaji oleh Malik bin Nabi kebanyakannya hal yang berlaku pada orang Arab Islam, khususnya di Algeria. Teori 3 generasi Ibn Khaldun coba diperjelas oleh beliau. Antara lain katanya, saya masih ingat kehidupan datuk saya yang sudah tua. Seorang Arab yang pemurah seperti orang Arab dan Islam yang lain yang hidup sezaman dengannya. Pada masa kini baru saya merasakan bahawa datuk saya itu hidup dalam keadaan yang senang dan stabil tanpa merasa apa-apa masalah. Sama ada dari segi kebendaan kerana ia hidup dengan cara yang amat sederhana. Tapi dari segi kejiwaan, justru dia tidak menghadapi apa-apa problem, malah tidak merasai adanya apa-apa problem. Berlalu generasi itu, tiba generasi bapa saya melihat berada dalam suasana baru, khususnya pada masa Perang Dunia Pertama. Dia mula merasakan wujud problem. Di hadapannya banyak perkara yang tak mampu dibuat kecuali timbul tanda tanya. Tekasnya bapa saya hidup dalam satu generasi yang hilang ketenangan dalam diri. Namun tidak pula timbul semangat perjuangan bagi mengatasi problem yang ada di hadapan. Malah pada jangkaan saya, dia tidak berusaha pun mengenal pasti problem itu sehingga dia berupaya menangani secara jelas. Pemikiran generasi itu pergi tanpa mengenal arti kestabilan dan tak tahu bergerak. Hingga datang generasi yang saya adalah sebahagiannya. Ini generasi ketiga. Generasi yang mudah peka dan marah melihatkan penjajahan menggunakan masjid dan imam-imam bagi dakwah melawan revolusi kampung. Lalu kami bangun menentang secara kebudakan walaupun mungkin mendatangkan kemerbayaan kepada kami. Tetapi itulah jalan paling dekat yang boleh kami ikut. Apa yang penting kami merasakan ada problem, perasaan ini digambar melalui keadaan jiwa baru, iaitu bangun menunaikan kewajipan. Paling tidak keluar dari kebekuan atau keadaan serba salah. Kebekuan yang dialami datuk dan bapa kami. Jadi dengan kata lain, Malik bin Nabi melihat halangan psikologi lebih menghantui kemunduran bangsa Arab. Dari satu segi dan dari segi yang lain, mereka tidak cukup mengambil faedah dari pengalaman orang yang terdahulu. Halangan ini sebenarnya menjadi krisis yang dihadapi oleh bangsa Arab dalam pertumbuhannya. Ia menjadikan masyarakat malah individu sendiri berada dalam pergelutan dan tekanan antara unsur negatif yang mahukan dia senyap kerana tabiat manusia umumnya cenderung kepada kesenangan, dengan unsur positif yang mengajaknya membanting tulang dan bekerja berjuang, mendorong ke arah kemajuan yang menjadi salah utama ummah. Tetapi Malik mengatakan tidak cukup dengan mengetahui penyakit tanpa merawatinya. Rawatan semestinya didahului dengan mengenal pasti punca penyakit dan tempat penyakit. Punca penyakit kalau mahu dirumuskan adalah sama ada kecacatan pada dunia individu atau kecacatan idea atau alam benda atau hubungan antara manusia, alam benda dan idea tadi. Jadi kerosakan manusia mudah nampak, iaitu wujudnya golongan yang mengajak ke arah keburukan. Nahi mungkar lah ni. Karena sebagai umat membina, mereka pula meruntuhkan ialah kerosakan dalaman skop individu seperti pencuri, pemabuk, arak dan sebagainya. Mereka adalah penghalang kemajuan. Malah mereka sendiri adalah penyakit yang hidup. Kerosakan idea pula dilihat dari sejarah umat Islam di mana banyak halangan ke arah tamadun kerana kerosakan idea. Kalau boleh dibuat pancian, tentunya sukar. Banyak sekali idea yang menjerumus masyarakat ke arah malapetaka sosial. Umpamanya silap memahami istilah-istilah
yang membuat silap faham dalam pemikiran atau tidak menghubungkan pemikiran secara tepat. Apa lagi kecacatan dalam metodologi boleh menjadikan 2 campur 2 sama juga 45. Contoh. Sebab dia orang matematik. Contoh yang nyata, kompas direka cipta oleh orang Arab Islam. Tetapi Columbus mendapat faedah besar. Sehingga dengannya beliau menemui Amerika. Ahli-ahli tafsir Islam mengatakan dunia di atas tanduk lembu. Maka justru itu pemikiran seperti ini menjadi penghalang kepada kemajuan hidup. Dalam konteks masyarakat Malaysia, umat Islam takut menjadi kaya, berkuasa dan berilmu atas alasan takut disalahgunakan harta, kuasa dan ilmu. Lantas di sekolah-sekolah agama sebelum merdeka atau awal kemerdekaan, tafsiran banyak mengaitkan harta dunia seperti bangkai. Mereka mencari bangkai adalah anjing-anjing. Anak-anak perempuan tidak pula digalak belajar, takut nanti pandai menulis surat cinta. Bahasa Inggeris tidak digalakkan mempelajarinya, takut nanti menjadi Kristian. Malah ramai yang terlibat dengan tasawuf tidak mahu kepada kekuasaan kerana takut melakukan kezaliman. Itu contoh-contoh rosak dalam idea kita di Malaysia. Soalnya, kenapa mereka tidak berfikir yang positif? Harta benda, ilmu dan kuasa, perkara yang patut menjadi alat bagi mereka bertakwa kepada Allah. Orang berharta mampu melakukan ibadat umrah setiap tahun, membantu golongan miskin yang melarat, macam Abidlah dan sebagainya. Apalagi jika dilihat dalam konteks maruah umat. Ilmu pula bagi wanita untuk mendidik anak-anak dengan sempurna, bukan semata-mata untuk masuk dalam pasaran pekerjaan. Bila orang baik-baik meminggir diri dari kekuasaan, maka belum tentu ia tidak disalahguna oleh golongan yang tidak baik, yang tentunya malapetaka akan menjadi lebih berat. Malah sampai sekarang ni ramai orang menganggap politik itu kotor. Jadi semua orang kata politik kotor, maka yang masuk politik adalah orang-orang yang tidak bersih. Maka keadaan menjadi kacau bilau. Kerosakan pada alam benda yang lebih jelas. Contoh, elektrisiti. Kalau kuasa voltage yang lebih besar, katakan 220 digunakan, sedangkan lampu 120 dipakai, ia boleh membawa kepada kemusnahan. Sebenarnya perbezaan masyarakat bertamadun dengan masyarakat yang kurang bertamadun ialah masyarakat bertamadun lebih memberikan jaminan sosial kepada individu. Masyarakat mundur pula tidak mampu memberi apa-apa jaminan sosial kepada individu. Malik bin Nabi menyarankan kalau umat Islam mahu maju, mereka mesti mempersiapkan syarat-syarat tamadun yang dibincangkan sebelum ini. Syarat utama, kita sendiri mestilah lebih optimistik, bukannya pesimistik. Mengambil sikap pesimistik menjadikan banyak perkara mustahil dapat dilakukan. Maka sia-sia pula kita berusaha mencapai sesuatu yang sudah dianggap mustahil. Orang pesimis selalu sudah memberi jawapan mustahil sebelum mengerjakannya lagi. Jadi kalau belajar pun, ambil kursus yang muda-muda, kalau nak berniaga pun, takut rugi, belum kita buat lagi. Ini berlaku ya kepada kita orang Melayu. Perkara kedua ialah bahayanya psikologi ambil mudah. Contohnya, orang-orang Arab dan kaum muslimin memandang remeh kepada kekuatan Yahudi. Malah tidak betul-betul menilai kemampuan mereka. Oleh masih ingat, misalnya Jamal Abdul Nasir mahu melenyapkan Israel dalam masa kedip mata sahaja dengan menumbangkan mereka ke laut. Tapi tahun 67, Mesir dikatakan split mata, dikalahkan oleh Israel. Jika ambil mudah ialah meremehkan masalah. Sama ada bahayanya dengan psikologi mustahil di atas. Mereka tidak harus menjadi amalan mereka yang ingin maju dua perkara. Iaitu mengambil jalan mudah atau mustahil. Ini pula menjadi penyakit umat Islam waktu ini. Jadi sebagai kesimpulan, Malik bin Nabi membincangkan persoalan tamadun dalam perspektif Islam secara meluas. Hampir setiap buku beliau memperkatakan hal ini. Betul saya adalah koleksi buku-buku dia ni, ada 10 biji. Kerana menurut beliau, ianya menjadi permasalahan umat Islam masa kini. Kalau Jamal Afghani membincangkan dari segi politik, Abdul pula melihat dari sudut pendidikan, Malik bin Nabi melihat penyelesaian
secara juz'i atau atomism tidak akan dapat mengatasi masalah. Bila mahukan penyelesaian secara menyeluruh merakumi semua bidang. Itulah kita katakan penyelesaian tamadun. Bagi Malik bin Nabi, masyarakat Islam sekarang sedang melalui period kesedaran untuk melahirkan satu tamadun sendiri dengan syarat agama dan kerohanian dijadikan asas. Tamadun awal Islam dimula dengan Gua Hira berunsur keagamaan. Dia dipimpin oleh roh kerohanian menjadi faktor asasi terdirinya tamadun. Asas kerohanian yang dapat mengarahkan idea, kerja dan modal yang akan mewujudkan persefahaman dan perseimbangan. Malik bin Nabi dapat disenaraikan sebagai mereka yang berjasa seperti Ibn Khaldun, Ibn Taymiyah, Muhammad Abdul Wahab, Dehlawi, Jawad Afghani, Muhammad Abduh, Abdul Hamid bin Badis, Iqbal, Syed Qutb, Al-Banna, Nadwi, Maryam Jamilah, Muhammad Asad dan beberapa orang lagi daripada Muhammad Nasir di Indonesia yang sumbangan mereka akan diingati dalam membangun semula tamadun. Bagi Malik bin Nabi, kegagalan umat Islam ialah kerana menyelesaikan masalah secara serpihan yang beliau menganjurkan supaya pemusatan diberikan perhatian terhadap diri umat Islam itu sendiri. Malik mengajak kita kembali menilai diri dengan satu kekuatan dan kelemahan. Umat Islam mesti mengubat 3 penyakit besar, iaitu pemikiran yang jumud, jiwa yang lemah dan iman yang telah padam sinar sosialnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya, kiranya ada soalan pada Ustaz berdasar pembentangan tadi. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara moderator dan Ustaz Kamil. Yang malam ini kita bincang satu tokoh yang amat besar. Malik bin Nabi, sama yang tokoh yang lepas. Dia Ustaz menyebut bahawa memang ada satu kesinambungan apa yang dibincang oleh Ibn Khaldun pada abad ke-14 bahkan kita lihat banyak dia Malik bin Nabi ini ada satu PhD thesis di UPM di bawah Profesor Azimi juga mengkaji mendalam tentang pandangan dan juga gagasan Malik bin Nabi. Sampai itu ada juga kerangka yang dicadangkan oleh Ibn Nabi telah berkembangkan lagi dan akhir ini terdapat saya nampak satu buku daripada Jordan, Dr. Odeh Al-Jayusi melihat unsur-unsur yang sama tapi ditambahkan lagi dan telah menulis buku bertajuk Islam and Sustainable Development pada 2012 dan telah menjadi rujukan di pihak United Nations juga. Jadi di sini Ustaz, unsur yang disebutkan tadi bahawa adanya unsur manusia ataupun talent dan idea, ada unsur bumi dan juga merupakan sumber-sumber dan juga unsur waktu, masa. Dan unsur-unsur sebenarnya bincang. Kerana tak semua negara mempunyai perkara ini. Kalau kita lihat di Bangladesh, dia tidak ada batu bata ataupun granite nak buat jalan pun. Orang betul miskinnya. Tapi balik kata di Malaysia, kita juga mempunyai semua unsur ni. Dari segi manusia, kekayaan buminya, dan masa. Dan masa ini kan dengan disebut dalam konsep IAT4 ni, masa begitu cepat dengan 4G, 5G dan sebagainya. Namun begitu, untuk merangkumkan ketiga-tiga unsur ini, kita memerlukan satu dipanggil good governance atau Melayu dipanggil tata kelola, Ustaz. Tata kelola yang baik. Dalam tata kelola ini memerlukan pemimpinnya, ada transparansinya dan juga ada dipanggil accountability, integrity. Namun begitu di Malaysia ni, oleh kerana tabik urus governance yang tidak begitu baik, nampaknya semua vision kita ni tak jadi. Dulu kita ada vision 20.
semuanya ahead of time, menduri masa. Tapi oleh kerana kelakuan pemimpin dengan politik sebagainya tak menjadi. Dan ininya yang kita lihat begitu memberi satu tekanan yang negatif kepada Malaysia ni. Jadi kalau mungkin pandangan Ustaz, macam mana kita ingin melihat politik yang betul bersih, yang boleh memberi sifat yang positif dan juga membina negara. Kalau masih lagi tata kelola keadaan ini, harapan Malaysia untuk maju menjadi membina tamadun begitu melesik. Keduanya, saya baca juga dalam tulisan Malik bin Nabi menyebut dengan keperluan masyarakat negara Islam yang dipanggil Commonwealth Islam daripada Tangier ke Jakarta. Jadi itu disebut dah. Namun begitu kita ada OIC. OIC ni begitu lemah. OIC saja dia tengok-tengok je lah. Jadi macam mana pandangan Ustaz? Wallahualam. Pertama sekali anda nak cadang ke lah. Supaya wadah membentuk satu jawatankuasa atau satu unit pemikir untuk membincangkan karya-karya. Katalah kita ambil daripada karya Ibn Khaldun sampai kepada Malik bin Nabi, di mana karya-karya ini kita kena bincang secara lebih halus dan kita kena sebarkan. Juga tokoh-tokoh lain lah. Paling tidak sekarang cadang lah. Malik bin Nabi, Iqbal, Abdul, asal pok lain termasuk orang, kalau kita pemikiran Lakbar yang baru, Aziz misalnya. Jadi kita kena cerakingkan dan barangkali ini memerlukan kepada pimpinan yang minat. Sebab itu bila Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri, wacana-wacana ni nampak hidup. Bidang sastra pun, pembacaan sajak di bank-bank macam-macam. Tapi kalau kita tak ada pemimpin yang minat begitu, jadi hilanglah. Dan mereka tak menganggap benda ni penting. Jadi Ana lebih nampak wadah, Abim dan sebagainya. Baru ni kita tengok dah mula dengan pemikiran Hamka. Sebagai contoh yang baik lah. Jadi sekali nanti kita kena lebih tinggi. Sebab bila Malik bin Nabi bincang tentang katalah masa tu. Masa tu dia maksud dengan teknologi sebenarnya. Jadi teknologi tu penting. Dan kita sekarang ni sebenarnya ada orang, ada pakar. Tapi nak kepada sebenarnya penting soal kepimpinan yang mempunyai Vision. Vision yang tinggi lah. Kalau kita pemimpin yang selalu rendah ni, anda tak nampak lah. Waktu Malik bin Nabi tekankan soal idea besar ni. Dan sebenarnya kalau kita tengok tokoh-tokoh besar ni, kalau kita tak ambil, tak gilak balik dan kita tak laksanakan, rugilah. Kita tak perlu mula pada ABC. Kita mula sambung apa yang mereka dah lakukan. Dan Malik bin Nabi ni kebetulan yang tengok dalam video-video Arab tu, dia orang rancakkan semula. Perbincangan di kalangan tokoh-tokoh. Jadi ini kita kena ambil lah. Malik bin Nabi ni pun dia maknanya bukan orang lebay-lebay macam biasa. Ramai yang banyak ulama-ulama lebay lah. Malik bin Nabi ni seorang yang ahli matematik, ahli sains. Jadi kita mudah faham lah. Walaupun orang macam mana tu sangat faham. Tapi bila kita pakak-pakak bincang tu insya-Allah. Jadi ada pun soal Commonwealth Islam tu anda nampak dia nak mengelak daripada adanya kerajaan pusat. Kalau kerajaan pusat di Mekah ke, di Iran ke, di Turki. Mana masing-masing negara ada kerajaan masing-masing. Jadi Commonwealth Islam tu sebagai satu gabungan yang longgar lah. Yang tidak nak memaksa negeri-negeri lain ikut macam kita ikut Turki yang zaman dulu lah. Tapi selepas Turki jatuh 1924, kita tengok negara Islam ni macam ayam kehilangan ibu lah. Jadi kita kena wujudkan balik induk negara-negara Islam tu. Dan di sini juga soal penting-penting antara kepimpinan. Sebab rakyat ramai ni kita ni macam gerabak lah. Gerabak ni dia ikut pemimpin. Jadi kalau tidak ada pemimpin yang berjiwa besar, yang berpandangan jauh, yang ada visi dan sebagainya. Dia inilah sepatutnya perkara yang kena ditekankan oleh Abi Wadah dan sebagainya. Kita nak soal kepimpinan itu. Allah. Terima kasih Datuk Rahim, Ustaz Kamil.
Ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dalam saya pun tak pernah baca buku ni. Mendengar ceramah-ceramah lah. Jangan tanyalah, bagi pandangan lah. Cuma dari segi saya tak jumpa Malik bin Nabi ni dia ada terlibat dalam gerakan Islam, ada dalam jemaah ataupun ada pandangan Malik bin Nabi lah tentang ikhwan ke, tentang kebangkitan Islam melalui gerakan-gerakan. Saya tak nampak dia macam memberi pandangan lah supaya gerakan Islam ini memberi untuk maknanya civilization hadarah ni melalui gerakan Islam. Dia lebih menekan kepada individu supaya membuat persiapan dan seumpamanya dan menggerakkan masyarakat. Tapi dari sudut gerakan ni saya tak terjumpa lah. Mungkin ada ataupun apa komen dia lah tentang gerakan ni. Maknanya pertubuhan Islam ni lebih kepada ilmu sahaja tanpa amalan, tanpa planning, tanpa konstruktif tindakan. Jadi melibatkan juga gagal je lah walaupun gerakan Islam. Dia juga gagal untuk menampilkan, mewujudkan satu kesedaran atau hadarah yang lebih baik lagi. Jadi saya itu sajalah dalam melihat tulisan yang secara ringkas ini, tidak menampakkan tentang komen dia ataupun penglibatan dia dalam gerakan Islam. Terima kasih. Anak rasa kalau kita nak kaitkan dengan gerakan Islam ni, maknanya dia tak ialah. Dia ni antara peminat dengan gerakan Ben Badis lah. Jadi Ben Badis di Algeria ni, maknanya sama lah dengan Abduh di Mesir. Jadi maknanya dia mendapat percikan idea tu. Jadi macam kita kata ulama masa tu lah. Kita di Malaysia apa macam kata Tok Kenali ya. Tok Kenali pun dia tidak ada gerakan yang besar, tapi anak-anak murid dia tu, pondok-pondok dia tu berkembang juga. Jadi Malik bin Nabi tu sebab dah kata awal-awal tadi, dia ni sebagai pemikir, sebagai pemikir. Jadi maknanya dia tak mampu nak buat. Tapi idea-idea dia tu orang lain boleh sambutlah insya-Allah. Ada pandangan lain? Soalan, pandangan? Kalau sambil tunggu tu, sambil tunggu, tak nak sebut sikit lah. Dia kata, Malik bin Nabi pernah sebut dalam ceramah dia kata orang Islam ni banyak bercakap. Jadi idea kita tu, khutbah-khutbah tu tengok, dia kata setiap hari Jumaat tu kalau kita kumpul berapa khutbah pada setiap hari Jumaat tu. Tetapi keberkesanannya kurang. Maknanya kita tinggal khutbah yang tidak berbentuk tindakan. Ana pernah fikir, bolehkah tidak kita bawa kepada Jaiz ke Jakim ke, supaya khutbah-khutbah tu dia ambil berapa kesimpulan pada setiap minggu tu, dan bagaimana nak melaksanakan kesimpulan tu. Katalah dia teori tentang sedekah. Bagaimana menjayakan sedekah. Kemudian dia buat kata tentang khutbah kebersihan. Bagaimana nak dibersihkan bandar kita atau kampung kita. Sekali-kali cakap tentang kebersihan. Baca hadis popang. Kemudian tanah masjid tu kotor sekali. Saya 30-40 tahun. Dia berulang-alik daripada Kuala Lumpur, Kota Baru tu. Jarang dia jumpa masjid yang bersih. Pada kadir laut tu bersih. Tapi bau ke? Kuat juga. Kalau di Kelantan ni, masuk pada kerai mana lagi teruk lah. Jadi maksudnya, jadi jauh sangat antara teori kebersihan Islam tu. Jadi kata kebersihan tu separuh iman. Tapi dalam amalannya, masjid sendiri pun kotor. Misalnya contoh. Nanti saya pakai contoh yang pendek lah. Apa tu lagu ucapan kita ni? Ucapan kita ni kata, siapa dia kata? Macam tambah kosong lah. Kosong. Berapa kali tambah kosong pun, kosong lah. Jadi itu yang berlaku kepada ucapan. Sama dengan ucapan pemimpin politik, ucapan pemimpin sosial, pemimpin dakwah dan sebagainya. Jadi banyak khutbah-khutbah di masjid setiap minggu. Apalagi ucapan dari pemimpin. Bandingkan dengan practicality-nya.
soal kebudayaan kata Malik bukanlah soal pembelajaran, tapi soal penghayatan. Saya okeylah. Haji Asri nak tanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dia balik kepada soal kepimpinan. Jadi kepimpinan inilah yang menjadi penghalang lah untuk kita capai pemikiran besar yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh kita ni kan. Jadi kita ada satu orang putih lah yang namanya Lothrop Stoddart. Dia menulis buku Dunia Baru Islam, The New World of Islam bahasa Inggerisnya, oleh Presiden Soekarno, disuruh terjemahkan ke bahasa Indonesia, Dunia Baru Islam. Jadi dalam buku ini Lothrop Stoddart ni dia mengatakan bahawa walaupun nampak macam ada perkembangan dalam dunia Islam, dia menulis ni saya rasa saya tak pastilah tahun Soekarno suruh terjemahkan ni tahun 60-an saya rasa. Jadi mungkin dia tulis tu tahun entahlah 40-an kah. Mungkin adalah dia nampak kebangkitan beberapa negara Islam misalnya. Ataupun mungkin lambat sikitlah bila melihat Pakistan, kemerdekaan India Pakistan, kemudian Algeria dan sebagainya. Saya tak pasti secara tepat. Jadi walaupun ada berlaku perubahan itu, tapi dia kata negara Islam ni tak akan mencapai banyak kemajuan oleh kerana soal kepimpinan. Dan mungkin kalaulah betul kita boleh pegang, kalau kita kata itu macam suatu pandangan dia tu, nampak macam betul lah juga. Sampai sekarang pun itulah masalah kita selama ini. Dan masalah ni jadi berat oleh kerana dunia barat tak mengizinkan kena bangunnya pemimpin yang boleh membawa hasrat umat tu. Jadi umat ni ada cita-citanya, ada semangatlah untuk memajukan diri. Tetapi akhirnya terbatas apabila pemimpinnya tak boleh naik ya. Macam Pak Syekh kita tu lah. Jadi dah lama dah berjuang dan sebenarnya ada kekosongan pun dalam kepimpinan ni. Tapi tak boleh naik juga sebab dunia barat tak merestui, ataupun kita katakan kalau tak dunia barat pun kepentingan elit yang sedia ada ini terlalu besar untuk diatasi kan. Jadi kepentingan toke-toke kepentingan ialah sektor-sektor tertentu lah. Jadi melihat bahawa ini suatu ancaman. Jadi tak boleh naik jugalah. Jadi kalau di masa akan datang pun mungkin macam tu juga. Jadi program yang saya ikuti Presiden kita Haji Ahmad Azam sebut tu ialah di Turki itu ada usaha untuk melatihlah kepimpinan politik ni ya. Jadi pelajar-pelajar ni disuruh, dia tak mau sponsor pelajar ambil bidang sains, tapi dia akan bagi beasiswa kepada pelajar yang ambil bidang politik, sosiologi, antropologi dan sebagainya lah, bidang-bidang yang boleh menguasai pemikiran manusia ni. Bahkan ada satu orang kata kat saya, Ustaz, orang PAS lah, tapi dia jadi pimpinan dalam koperasi muslimin tu. Dia kata kita ni duk sibuk hantar anak kita jadi doktor, dia kata belajar doktor di Mesir tu. Sedang orang-orang politik ni anak dia belajar law, belajar undang-undang. Jadi dia kata
tak sama cara kita fikir tu untuk merebut kekuasaan tu. Jadi boleh jadi kita tak ada suatu perancangan jangka panjang untuk memperoleh kuasa politik ini. Lepas itu berdepan pula dengan halangan-halangan daripada pihak barat, kan? Jadi memang tak tercapai lah kita ni. Kita ada satu orang hebat macam Pak Syekh kita ni pun, tapi bila semua tenaga bergabung menentang dia, tak mampu jugalah kan untuk kita atasi masalah orang kata deep state ke apakah yang ada dalam pemerintahan ini. Jadi itulah memang realitinya macam itulah nampaknya kan. Dan kita mungkin kena perkemaskan lagi lah bagaimana kita nak capai itu. Jadi kalau macam Erdogan ada program macam tu, begitu juga dia ada program masjid ya. Program melatih imam pun ada juga. Jadi dia nak imam-imam yang dilatih itu imam yang ikut silibus yang diajar masa Sultan Sulaiman dulu ni. Jadi imam tu kena boleh menguasai pelbagai bahasa, menguasai ilmu Islam, menguasai ilmu yang ilmu dunia lah kita kata, dan juga boleh ada pengetahuan tentang pertahanan negara. Jadi semuanya itu ciri-ciri yang sebenarnya susah juga nak diwujudkan kalau kita tak ada kekuasaan. Tapi macam Erdogan tu dia dah memerintah, jadi dia cubalah buat begitu. Ada program itu latihan imam-imam dari seluruh dunia tu di tempat dia. Tetapi bila imam tu balik nanti pun kita tak pastilah sejauh mana dia boleh melaksanakannya di negara masing-masing. Tak tahulah dari negara kita ni ada ke tidak yang mengikuti program itu. Jadi itulah sedikit komentar saya tentang kepimpinan. Terima kasih. Ada celah sikit. Hari lancar buku Dr. Zainal Nawawi tu, saya nak makan sama Prof. Kamal Hassan. Jadi dia ada cerita UIA pun dia kata ada nak buat macam skill latihan kepimpinan. Cuma di bawah Prof. Kamal lah. Jadi sejauh mana dia punya perkembangan anda tak tahulah. Dan satu lagi kita dengar tu apa ni yang Karang Kerah pun pernah ada sebut nak latih pemimpin-pemimpin, tak kira lah dari mana-mana unsur pun untuk melahirkan pimpinan. Jadi kali inilah juga yang perlu kita belajar lah. Macam Abim dan ingat kita boleh tengok di Indonesia macam Guntur tu. Guntur tu dia memang melatih kepimpinan, bahasa dan sebagainya. Dia orang seperti Cak Noh, dia ramai lagi pemimpin gerakan. Tapi dia lahir, dia memimpin macam-macam persatuan, macam-macam gerakan lah. Dia tekankan bahasa Arab, bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi bakal tempat kita pun kena ada macam tu jugalah. Tapi sekarang ni maknanya kita tak tahulah. Harapan bagi kita, habis wadah dan sebagainya lah. Dengan segala keterbatasan kita pun maknanya, kerana orang lain tu lagi susah. Macam mana nampaklah sekarang ni, bagaimana kita kena pecahkan sikit tembok-tembok antara badai-badai dakwah ni. Macam sekarang lah, sekarang tengok maknanya dulu Abim tengok, sekarang ni nampak Ikram. Jadi banyak lagi badai-badai lain. Ada ke tidak usaha-usaha yang boleh mendekatkan semua gerakan-gerakan ini supaya jadi satu force yang lebih kuat lah. Kita nak kajak Abim yang susah. Nampak. Keadaan perkembangan yang semua. Jadi maknanya NGO ni kena bersatu. Kena buat ego-ego masing-masing lah. Mana kena berpakat lah balik kepada Islam sebagai satu padu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kamil. Itulah lama tak jumpa ni. Ulah lah. Jangan tanya. Yang orang pengalaman banyak ni. Tak ada. Alah nak sambung daripada Haji Asri tadi.
maknanya sekarang ni yang di antara inti Syekh Malik bin Nabi tadi ialah melihat 3 unsur utama tu kan, manusia, bumi dan masa dalam aspek ketamadunan tu. Tu saya ingat kalau ada seorang antara kita yang boleh menulis artikel begitu, maknanya ambil tema tu dan kaitkan dengan penulis lain, lepas tu bawa kepada semasa dalam Malaysia. Itu saya fikir boleh jadi suatu benda yang pemikiran yang besar tu dalam membina arus pemikiran umum. Yang akhirnya nak sebutnya ialah ni apa tu, kan selalu kita sebut sumber daya manusia, kita sebut gitu, ya, sumber daya manusia. Maknanya kita melihat manusia sebagai pekerja ataupun ada kemahiran yang dia nak beri kepada masyarakat, ada barangan yang dia boleh keluarkan gitu. Maknanya sebagai satu sumber tenaga. Jadi apa nama tu, kelemahannya ialah kalau melihat kepada ketamadunan ni, dalam kesibukan kita membangun sumber manusia tu, dalam kita nak ambil semangat Malik bin Nabi ni, kita lupa ataupun kita kesampingkan bahawa membangun diri manusia itu sendiri adalah satu matlamat. Itu kadang-kadang tu jadi duduk suruh dia mahir tu, mahir ni, tapi diri dia tak terbangun. Maknanya dari segi pemikiran dia, hak asasi dia, itu tidak diambil kira oleh negara. Itu anda cuba lihat daripada beberapa buku seperti tulisan Dr. Abbas Malakoff, apa lupa kah? Lebih kurang begitu, ni orang yang duduk di Amerika tapi berbangsa Iran. Banyak dia apa timbul benda tu. Jadi dia kata manusia tu sendiri je kenapa bukan jadi matlamat? Sedangkan pembangunan manusia tu satu matlamat yang utama. Bukan hanya dia memberi pekerjaan dan kemahiran. Jadi itu satu hal yang anda rasa boleh kita kait dengan karamah insaniah tu, ya, menjaga kemuliaan insan sebagai makhluk terpilih itu. Anda fikir satu hal yang kita nak kena besarkanlah pemikiran yang sebegini, yang kita yakin adalah sesuatu yang harus difahami oleh para eksekutif, ya. Apatah lagi ahli politik, itu lagilah dia kena faham benda ni. Maknanya yang banyaknya projek misalnya, tapi membangun diri manusia tu tidak menjadi satu projek. Jadi benda kecil yang tak pelihlah, asalkan pendapatan negara itu bertambah, maka manusia nak jadi apa yang diketepikan, yang dikesampingkan, itu tidak akan menjadi suatu pertimbangan. Itulah daripada Ana, ya. Terima kasihlah sahabat-sahabat semua, ya, daripada wilayah, juga moderator kita. Ustaz kami sihat, ya? Alhamdulillah. Okey, Ustaz. Nak jelas sikit. Ya, Syed. Ana baca buku Triple IT tu. Waktu tak habis ada lagi. Dia pernah bermimpi lah. Bolehkah tidak bergabung, dia kata, pemikir-pemikir Islam ni di satu bangunan, di satu pejabat di dunia ni lah. Dia tak dapat 30 orang pun tak apa dah. Jadi yang tu besar sangat. Tak percaya lah dia kata.
Qardawi siapa duduk sekali. Lepas tu bolehkah sekali orang macam Pak Nik lah untuk Kuala Lumpur loh. Sekali seminggu ke 2 kali seminggu ke. Dia kena berkumpul ketika lawatan kita zaman Ismail Ibrahim, Habib Daman Sarah ada tu. Kita pernah buat ke Pakistan. Ingat sampai di Lahore tu, Pak Mahdudi tu. Bangun pagi-pagi tengok orang tua-tua lah, orang macam kita lah masa tu berjanggut. Dia ada macam kelak discuss buku ke kitab ke. Jadi yalah, kita duduk sorang-sorang ni kita rasa penat, rasa letih. Tapi kalau duduk ramai-ramai tu, sekali skala tak apa dulu. Kita kena dia ada semangat sikit jemaah. Baru kita boleh fikir benda besar-besar sikit berkali. Dan ini pun kita ambil aja macam apa tadi. Dia kata di Indonesia tadi. Yang Cak Noh apa semua tu kan. Mana 2 kali dah dapat pergi tidur di situ. Memanglah dia melahirkan pemimpin. Tak kira lah lepas dia nak memimpin apa. Tapi maknanya dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa Arab, dengan teori-teori kepimpinan dan sebagainya. Kali itulah kalau mampu dibawa oleh generasi kita ni untuk generasi baru lah. Ya. Okey. Ana kalau wilayah buat tu, ana angkat tangan lah setuju. Syekh Asri boleh mulakan, ana setuju insya-Allah. Kita bina katakan 6-7 orang yang bersedia untuk berfikir macam tu dan kita share lah. Gitu. Kita dah ada kelab tu ilmuan tu apa nama tu? Oh ya. Ilmuan Abim tu. Ilmuan Abim tu di bawah Dr. Razak tu Naduah ilmu. Jadi itu bagus sikitlah platform tu sebab dia seluruh negara dan dia ramai sikit orang muda berbanding dengan kalau wadah saja tu. Okey. Kita perkemaskan yang itulah rasanya Ustaz Kamil pun. Kita perkemas yang itu cuma tak tahu macam mana lah. Mungkin Razak boleh ada diskusi dengan dia ke, ada pandangan-pandangan yang Ustaz Kamil boleh sampaikan kat dia sendiri ke secara langsung. Tapi kita boleh mendukung dia lah. Selama ni pun kita dukung lah dengan pelbagai kluster yang dia telah tubuhkan. Okey, insya-Allah kita itu. Baik. Farid nak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kamil, Ana ada buku Malik bin Nabi ni, tapi rasanya bagus juga ada kita ada sesi malam ni kerana bercetus balik untuk melihat macam mana tulisan-tulisan Malik bin Nabi. Ana nak tanya satu pada Ustaz, macam mana Ustaz melihat penerimaan pada idea-idea daripada Malik bin Nabi di kalangan gerakan-gerakan Islam masa kini? Kalau Ustaz ada penelitian, itu soalan yang Ana mungkin Ustaz ada pandangan. Tapi bila Ana melihat balik buku yang Problems of Ideas in the Muslim World tu, Ana dan dengan penyampaian Ustaz tadi, Ana terfikir Malik bin Nabi ni lahir dan ataupun wujud dalam ketika era di mana pertembungan antara ataupun kejayaan Barat dengan ketinggalan tamadun atau ketinggalan negara Islam tu, menyebabkan dia agak unik sebagai seorang penulis sebab dia walaupun dia menarik dia di negara Algeria, maka faham Islam dia tu dah dibentuk, tapi dia pergi ke bidang engineering dan bidang sains. Jadi bila tengok dalam conclusion buku dia ni, dia mengatakan bahawa dia berlaku pertembungan ini macam dunia Islam tak ada keupayaan menghadapi jawapan. Dia kata ini Muslim world ada menghadapi masalah ini, dan dia kata however it is still out of sort. Maka seolah-olah kita tak tahu lagi macam mana nak menghadapi realiti ini. Jadi dia kata macam seorang penunggang yang hilang kita panggil control. Jadi menyebabkan dia kata therefore seeking its new state of equilibrium. Macam mana nak
timbangan antara nak pertahan, nak guna Islam tu dan menghadapi realiti apa kita panggil so-called westernization atau modernization atau colonization lah. Jadi tertarik dalam dia tulisan, dia kata at present it is blown off by contradiction, laku suatu pertembungan idea ataupun percanggahan idea. Pada satu pihak, ideas which put it face to face the problems of technological civilization, abad 20 dengan teknologinya. Jadi yang mana without establishing real contact dengan civilization rules, maka kita tak dapat memahami perkembangan teknologi yang begitu cepat. Tapi di sebelah pihak lagi, ideas which link to the original culture yang datang daripada Islam dan juga tajdid. Jadi ini mungkin imbangan yang kita nak dapat daripada apa yang ada dalam tradisi tamadun Islam dalam menangani isu ketamadunan masa kini. Masa dia tu abad 20 lah. Anda rasa tarik mereka, dia ni belajar juga baca begitu wide dengan bidang teknologi, bidang filosofi, bidang tamadun. Jadi anda rasa sebagai satu personality yang agak unik dari segi keupayaan kemampuan diri dia lah. Dalam kita nak seorang tokoh yang agak berbeza yang kita baca banyak dari segi gerakan Islam, kita tengok tokoh yang terus dengan contoh Imam Salman Maududinya, kita melihat kaedah-kaedah gerakan. Dia nak tumpu terus dalam menangani cabaran masa abad ke-20. Yang kita hadapi sekarang ni abad 21, dia punya kadar perkembangan dan perubahan tu lagi mendadak banding dengan abad 20. Dia rasa isu ni akan jadi lagi mencabar tokoh-tokoh dan pemikiran Islam masa kini. Kerana dengan artificial intelligence, dengan kepelbagaian perubahan dengan yang belum kita pernah hadapi. So anak rasa agak besar sumbangan dia lah. So, Ana terima kasih lah pada malam ini. Sebenarnya ada 2-3 buku dia. Ana baca dulu tak begitu sangat. Tapi mungkin bila diteliti baik. Cuma Ana terfikir tu soalan yang Ana tanya tadi lah. Bagaimana penerimaan dia di kalangan kita mengenai tokoh-tokoh gerakan Islam. Ada Ustaz, ada amati sebenarnya. Wallahualam. Ana terus terang lah sebenarnya. Ada beberapa buku ni, misalnya buku Maududi, buku Iqbal, tajdid dia tu, reconstruction tu. Ana baca tengok 15 kali ada, tapi ana tak faham juga. Jadi ni ana ingat tadi. Ana pergi Pakistan Lahore tengok pagi-pagi dia duduk bincang. Jadi kita pun ada macam buku reconstruction tu. Ana buat mengajar kelas MA pun. Tapi anak ni kan tak faham. Tapi suruh budak-budak masing-masing mengolah lah dulu. Dalam bidang pemikiran Islam. Sama juga dengan buku Malik bin Nabi ni. Buku Malik bin Nabi ni ada dekatkan 10 buah. Jadi dia pula bahasa dia tidak bahasa Arab biasa macam kita baca Maududi ke Savana. Dia banyak teknikal sikit. Ana sebagai orang di luar, bidang matematik, bidang sains ni, banyak tak faham, terlekat. Jadi itu tokoh-tokoh lah, katalah. Iqbal ke Malik bin Nabi. Ana rasa kita kalau ada masa lah, kena duduk sekali, kena pakat bincang. Sebab tu bila kita dengar Puan Syekh Anwar ke Ustaz Siddiq cerita ke, dia lagi masuk. Maknanya kita baca seorang-seorang tu. Jadi mungkin ni bergantung kepada persiapan minda masing-masing lah. Jadi anak sendiri memang terhad. Walaupun dia kata mengajar di universiti 30 tahun apa. Tapi masih banyak benda-benda yang terhad. Pemikir-pemikir besar ni. Jadi kalau kita boleh duduk ramai-ramai tu rasa lebih seronok lah. Itu kalau boleh fikir macam mana kita nak buat melalui tadi lah. Melalui naduah ke melalui apa tak kisahlah. Pentingnya kita kena berjumpa juga secara fizikal atau secara melalui maya ni pun. Tapi kalau dia seorang-seorang dia baca 2 slide, 3 slide, tidur lah. Apabila kita berat benda dia bincang. Allah Allah. Mudah mengantuk tu. Ada lagi tambahan? Dah sejam lebih. Sejam. Okey, tak apalah. Cuma Ana nak tanya satu sebelum ni.
tajuk siapa lagi kita nak. Sebab Ana banyak, Ana baca tokoh ya. Ana kita adalah Dudi pun ada, Hasan Dawi pun ada. Lepas-lepas ni lah kalau boleh bagi kepada Ana lah. Tunjuk ajar sikit. Kita nak melakar seorang-seorang tu. Iqbal ke seorang. Beduh ke. Jadi Ana lebih fokus kepada individu seorang-seorang gitu. Nak tengok pemikiran dia tu, bagaimana kita nak hadamkan dengan suasana sekarang. Yang tengok dari video-video Arab tu, sekarang ni kita bukan nak berhenti apa dia tulis. Sekarang kita kena kembangkan lagi. Tambah lagi. Bisa kata Muhammad Ghazali tu. Bila usul Isrin 20 tu, asal mana dia tambah 10 pula. Macam tu. Macam satu perkara sekarang anak timur disebut maqasid syariah. Anak asal maqasid syariah 5 tu okey dah. Tapi sekarang kita tambah lagi. Maqasid nombor 1 sekarang penyatuan ummah. Dia tak ada dalam Imam Ghazali. Sebab dia tak perlu zaman tu. Mungkin zaman kita sekarang ni hak tu lebih utama. Macam mana nak buat? Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir. Ni Ustaz, Ana cuba nak menahan daripada bertanya sebenarnya. Tapi Ana rasa sesuatu yang tak bahagialah kalau tak tanya. Dari segi ini Ustaz, dari segi buah pemikiran. Sebelum tu Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum. Jadi dari segi buah pemikiran, kita tidak sangkal bahawasanya dari segi itu excellent, membuahkan buah-buah fikiran yang besar. Dari segi crystallization ataupun practicality ataupun penjelmaan idealisme yang dibawa oleh Syekh Malik bin Nabi ni Ustaz, khususnya di tempat dia sendiri di Algeria dan sebagainya ataupun di mana-mana. Apakah sesuatu contohnya sebuah institusi pendidikan ke universiti ke apakah yang terbina bertolak daripada buah fikiran Syekh kita ni Ustaz? Adakah Ustaz itu? Macam kalau di Malaysia kita ada Universiti Islam yang diilham dan digerakkan oleh Syekh Anwar Ibrahim. Macam di sana itu macam mana Ustaz? Daripada Syekh Malik sendiri insya-Allah. Wallahualam. Ana nampak dah daripada apa yang disebut oleh Ustaz Saudara Asri tadi kan. Mana kita kata kita ni menghadapi banyak ancaman lah. Jadi kita Asia Tenggara ni kuat ada ancaman. Tapi ancaman kita ni banding dengan ancaman yang berlaku di negara-negara Arab, mana kita jauh lebih ringan lagi. Jauh lebih ringan. Tapi kawasan Mediterranean ya, Mesir, Iraq, Algeria, Libya dan sebagainya, Syria. Memang ancaman yang lagi teruk, lagi direct dan lagi kuat. Dan dia punya Amerika dan Barat tu dia serang berdepan betul. Jadi keadaan dia orang lebih parah lagi pada kita. Kita ni tepiasan saja, lebih kepada tepiasan salah. Dan kita pun macam dengan British ni, dia agak lembut. Mana dengan Perancis, mana dengan Itali dan sebagainya. Jadi ini pun satu benda yang mana kita mungkin kata ujian Tuhan bagi itu pun berdasar kepada kekuatan lah. Sebab tu kata Israel pun, walaupun Arab tu banyak, tapi dia tekan dua je. Dia nak hancurkan Mesir dengan Baghdad. Jadi bila Iraq hancur, Mesir hancur semua negara Arab. Negeri-negeri lain tu lagi tu. Mungkin ada lah gerakan-gerakan kat dia, tapi dia macam tak ada jugalah. Macam kita tempat kita lah. Macam di Tunisia pun ada, tu tengok. Macam di Algeria pun ada. Tetapi keadaan anda nampak mereka lebih teruk lagi daripada kita lah. Menghadapi ujian tu. Tengok payah nak bangun tadi. Nak memerlukan strategi ya. Macam kita tengok di Malaysia ni. Macam Syekh Anwar tu dia dah paling tidak berjaya, setakat dia berjaya lah. Mana dia Arab dia nak sampai ke situ pun tak boleh. Nak sampai ke situ pun tak boleh. Anda minta maaf sekali, Anda nak cakap betul-betul lah sekali. Anda pernah berdepan bercakap empat mata lah dengan apa dia tu. Mustafa Masyhur. Dia kata dia jadi mursyid. Jadi dia kata Anda tak tahu pasal apa. Dia pernah sebut. Dia kata gerakan Islam dia tak boleh dipimpin
tertingginya oleh orang dari bidang sains. Bila anda teringat balik apa yang berlaku pada Mursi di Mesir tu, mungkin kalau orang lain naik dulu, keadaan lain ya. Jadi mungkin orang bidang sains ni bakal dia terlampau pemula dia lah 2x24, 4x28. Jadi pertumbuhan tu teruk lah. Jadi kalau orang tu dulu, kalau waktu Hassan Hudaybi, kalau Hassan Banna di situ kata keadaan mungkin berubah. Jadi maknanya gaya kepimpinan tu juga satu benda yang dari ni pandang tengok, bila ada orang komen Syekh Anwar ni pun, muka kata terlalu baik. Akhir dia jadi mangsa kepada keterlaluan baik dia tu lah. Sebabkan apa yang berlaku sehari dua ni, wallahualam. Anda mencelah sikit kepada untuk akhir Nasir tadi. Kebetulan anda baca daripada buku ni, mungkin Ustaz boleh sahkan. Katanya masa Algeria menang balik, dia kata upon Algeria's winning independence, dia kata ni Malik bin Nabi dia balik ke 1963 dilantik sebagai Director of Higher Education. Jadi di Algeria 1963 dan di Algeria tu bila dia balik, dia daripada Paris kan, dia balik ke Algeria. Tapi dia Mesir sebelum tu. Dia balik dekat dengan Azhar tu. Dia kata dia balik Algeria, dia pegang jawatan Director of Higher Education dan di situ dia mula menulis Algerian Perspective, The Muslim in the Realm of Economics, The Problem of Ideas Muslim World dan juga Winners of the Century. Mungkin dan dia meninggal 73. Jadi makna ada di Algeria siapa yang presiden ketika tu. Tapi pokoknya dia balik dan diberi tugas juga sebagai Director of Higher Education. Jadi mungkin di situ dia ada pengaruh di Algeria sikit kot sebagai dalam bidang pendidikan. Wallahualam. Mungkin zaman tu apa? Boumediene tu. Sebab Ahmad Ben Bella, kemudian Hori Boumediene ya. Zaman tu lah. Tapi ada tambah. Azizi nak tanya apa? Kita kena bagilah orang luar. Azizi macam ada apa? Ada menyimpan masalah. Boleh dengar? Boleh. Ingat macam ada masalah. Ada dah cuba tulis tadi sebab ingat macam ada masalah mic. Tidak akan segeralah diberikan jemaah untuk wujud pemikiran. Sebab Malik bin Nabi yang antara boleh menarik minat anda pada pemikiran ini juga. Malik menyebut Malik bin Nabi dalam satu sesi usul siasah. Daripada situ mula anda Malik bin Nabi dalam pembacaan anda. Tapi betul ya, memang agak sukar. Malik Nabi ni dia hilang suara tu. Dan suara anda punya mic ada masalah. Tak apa. Tak jelas. Dia tenggelam timbul kan. Itulah maknanya peringkat jamaah kena perlu segera anda rasa. Segera wujudkan akademi pemikiran. Antara salah satulah pemikiran yang semasa kita di peringkat Malaysia ni Ustaz Siddiq. Ya. Ustaz Siddiq pun agak yang boleh kita ketengahkan, yang boleh kita samakan seperti Malik bin Nabi, ya, yang tidak pernah terlibat langsung dengan gerakan politik, ya, membawa banyak idea yang kita cuba di peringkat jemaah untuk jadikan tindakan, ya. Kemudian salah satu lagi yang anda melihat untuk kita bawa misi pemikiran tokoh ni, kena ada satu bahasa yang mudah, ya. Satu pendekatan yang mudah, mungkin boleh menggunakan media dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok dalam grup ilmuwan tu kadang-kadang tersasar juga. Masa kita tak berfokus, ahlinya anda tengok dah hebat-hebat semuanya, tapi bila dibincang soal politik, dia jadi grup yang lain sama juga. Cuma anda mungkin Dr. Razak mungkin boleh fokuskan lagi sebab anda sendiri pun dah duduk dalam
grup tu. Cuma bila kita adalah sikit bahan yang kita dapat, cuma kadang-kadang bila bincang soal politik tu dia macam grup lain juga. Wallahualam. Okay, Syekh Azizi. Dia tulis dalam chat tu, tindakan segera peringkat jemaah kita perlu wujudkan akademi pemikiran tokoh. Keperluan untuk bawa pemikiran tokoh ke lapangan masyarakat perlu pendekatan yang mudah difahami. Contoh Ustaz Sidi Fadil. Ada apa-apa tambahan, soalan? Kalau tak ada, Ustaz Kamil nak bagi last penutup, dan mungkin kita nak buat tajuk the next one pada program yang seterusnya kita akan jalankan pada 28 hari bulan Mac, insyaAllah, pada hari Ahad malam Isnin, masa yang sama. Tajuk Ustaz Kamil akan beri sekarang ke kemudian, Ustaz? Unmute Ustaz. Tak dengar. Ustaz kena unmute Ustaz. Ustaz unmute Ustaz. Ustaz Kamil. Ana pun nak dengar respon daripada tuan-tuan lah. Takut dan duduk syok sendiri pula. Apa benda-benda yang perlu dah sekarang ni. Sebab Ana apa sebenarnya sekarang ni. Boleh lah Ustaz. Iqbal insyaAllah. Okay. InsyaAllah 28 hari bulan 3, hari Ahad Malaysia, kita akan bincang. Ustaz dah ada paper ke Iqbal? Bahan ada lah. Ada dah Okey. Terima kasih. Jazakallah kepada Ustaz Kamil dan semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih atas perbincangan yang sangat baik. Jadi kita akan bertemu lagi pada 28 hari bulan Mac. Kita akan menelaah pemikiran Iqbal. Jadi kita tutup majlis kita pada hari ini dengan baca tafsir Kifarah dan surah Wal-Asr.